Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada fans Harimau Malaya. Hari ini kami berada di Sekolah Sukan Malaysia Pahang bersama dengan Coach Zeri. Kita bawakan khas di atas track, di atas padang untuk kita cuba dengarkan cerita di sebalik Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Sihat, Coach? Alhamdulillah sihat. So hari ini terima kasih kita ucapkan kerana sudi menyambut kedatangan kami ke sini. So untuk pengetahuan semua, kita first jumpa Coach Zeri of course masa PTSR sewaktu SSMP menghantar wakil dulu lah. So boleh tak secara ringkasnya bagi rumusan macam mana performance dekat sana? Alhamdulillah. Kita sebenarnya dalam PTSR kita main di zon tengah untuk merit ke PTSR. Jadi SSMP dapat satu slot. Jadi saya alhamdulillah lah atas performance dan semangat yang pemain-pemain ada, kita dapat layak ke PTSR. Jadi PTSR secara khususnya pertama kali SSMP baru menyertai. Pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama, betul. Jadi kita menghantar daripada segi umur tu, kita menghantar pada peringkat umur 17 tahun. Ada pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 3. Jadi kalau ikut perkiraan gabungan lah tu? Ya, gabungan. Jadi rumusan yang saya boleh buat atau simpulkan daripada segi teknikal dan taktikal, masih banyak lagi lah untuk kita adapt dengan kejohanan agak tinggi jugalah PTSR berbanding dengan Liga Wanita kan. Sebelum tu yang kita main. Jadi kalau ikutkan performance, saya boleh katakan memuaskan lah bagi saya sendiri sebagai jurulatih. Dan ada juga yang pihak-pihak lain mengatakan satu kejayaan yang baik lah untuk peringkat umur pada masa sekarang. Dan saya melihat juga mungkin ke depan lagi kita perlu meningkatkan lagi dari segi permainan dan juga orang cakap penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti pemain yang ada di SSMP. Coach, kita cakap sambil jalan-jalan sebab nak tengok apa keadaan kat sini. Tapi kalau ikut masa LWN lah, SSMP punya pencapaian tu sebab dia bagi dapat saingan sengit kepada Selangor tau. Selangor of course dibarisi Ika, Nani, Hanis, Intan Sera. So kat situ nampak tak dia punya perkembangan dia orang secara baik? Ya, sebab tu saya suka dalam pertandingan Liga Wanita, kita pergi bermain dalam satu minggu. Jadi bila proses tu ada dalam format yang diperkenalkan Liga Wanita Nasional, saya melihat kita boleh perbetulkan, balik kita boleh membuat boleh postmortem sikit dan boleh review balik apa yang berlaku dalam setiap game. Jadi saya melihat dengan Selangor ialah satu pencapaian agak bagus. Bagi saya bagus, satu pencapaian yang bagus di mana dalam Liga Wanita Nasional kita menang satu dan draw dengan yang kedua draw kan? Draw dengan pasukan Selangor. Saya rasa pasukan Selangor ialah pasukan pilihan. Betul. Di Liga Wanita Nasional pada zon tengah. So bila dia orang layak ke PTSR pula, berjumpa pula Melaka, Negeri Sembilan. Masa tu player-player dah start nervous ke, takut ke macam mana? Saya boleh katakan player saya nervous. Memang nervous. Dia punya mindset dengan Melaka, banyakkannya pemain national. Steffi ada. Steffi ada. Patin. Jadi yang itu yang menggusarkan saya sebagai jurulatih. Tapi pendekatan yang kita buat dalam masa short term dalam liga yang dibuat secara back to back macam tu agak struggle bagi umur 17 tahun. Tapi satu pengalaman yang saya cakap tu terang memang berharga bagi kami lah di SSMP. Coach setuju kalau actually format tu dibuat macam LWN, dia lebih selesa, lebih kondusif untuk player. Betul. Saya amat setuju dengan format yang diperkenalkan dalam Liga Wanita Nasional. Walaupun costing ataupun proses dia agak panjang, tapi dekat situ saya nampak pemain kita akan belajar dan terus belajar dan continuous buat latihan yang intensif. Ada masa untuk recovery, ada masa untuk postmortem dan ada masa kita boleh berbincang dengan player apa yang dia tak boleh lakukan semasa perlawanan tersebut dan kita perbetulkan pada next perlawanan. Okey Coach, tadi Coach kata tim adalah gabungan yang umur 17 kan? 16, 15. So kalau yang 17 ni keluar, ada tak sekarang pelapis ataupun sedang mencari untuk
intake baru. Ya, itu perancangan saya lah. Jadi tahun hadapan perancangan pasukan SMP untuk penyediaan kita mungkin akan bermain dalam liga tahun yang seperti tahun ni. Jadi penyediaannya saya perlu mencari bakat-bakat baru lah. Dan saya sedang proses untuk pergi mencari di setiap pelosok negeri lah di Malaysia. Jadi tahun depan perancangan saya untuk kemasukan pelajar tingkatan 3 ni tingkatan 4 lah, untuk mengisi kekosongan, ataupun mungkin pelajar yang tingkatan 5 akan sambung kat sini, ada perayu. Jika dia sambung dekat sini, kita boleh teruskan lagi pengajian dia kat sini. Dia ada perayu, ada selama 2 tahun lah pengajian kat sini. Ada kaedah ke kalau macam player-player wanita yang berminat nak datang ke nak join sini? Betul. Apa syarat dia? Saya pertama sekali saya pergi melihat dulu. Saya permainan akan mendapat permainan dia dulu. Saya ada juga saya punya KPI sendiri. Dan yang kedua, saya akan panggil buat satu selection secara berpusat lah dekat sini. Kita ambil shortlist nama, lebih kurang 30-35 orang pemain mengikut posisi. Dan saya akan membuat sesi pemilihan. Dan mungkin kita akan masukkan juga sikit fitness untuk menguji ketahanan mereka. Jadi kriteria itu saya melihat kita nak base kepada high performance punya permainan. Jadi kita walaupun masih bermula, tapi kita kena lihat juga kepada high performance, ke arah yang lebih tinggi. Sebab apa? Kat pelajar kat sini banyakkan semua untuk menyediakan kepada bawah 17 tahun nasional. Nah, jadi bila kita tidak menyediakan dia platform yang betul, dia akan mengganggu pada sistem untuk ke nasional. Tapi kalau macam tadi coach kata antara dia punya sasaran adalah menyediakan tim bawah 17 Malaysia lah. Selain tu apa lagi KPI yang macam pihak sekolah harapkan yang coach dapat bentuk tim ni untuk menyertai kejohanan dalam peringkat lokal ke apa? Ada letak sasaran tak? Ada. Pihak sekolah pun ada meletakkan sasaran. Sebenarnya kita tak mahu walaupun tim pembangunan, kita tak mahu cakap kita sekadar menyertai suatu kejohanan. Jadi KPI tersebut saya kena adapt juga supaya kita tidak lari daripada track. Supaya nampak progres juga. Nampak progres. Ada progres setiap pos. Sebab itu saya lebih suka di mana kalau ada agensi macam KBS sendiri, KPM sendiri untuk menganjurkan kejohanan bawah umur, kita suka untuk menyertai supaya minit permainan ataupun pemain-pemain dapat didedahkan dengan game sebenar. Kalau kita menjalani latihan sepanjang tahun tak ada kejohanan, agak merugikan juga. Okey, secara umumnya apabila di peringkat sekolah ni, kita nak make sure budak ni apa tahu, dia basic ni dah tahu apa itu karbohidrat, apa itu protein, apa itu fat, air cukup minum ke tak. Dia dapat menguasai yang basic ni pun alhamdulillah kita dah cukup gembira dah. Kita tak nak apabila dia orang pergi dia terlampau tak makan protein, macam mana dia nak recover apabila kita melalui satu liga. Contohnya yang sebelum ni Liga Wanita Nasional 10 minggu. So apabila protein tak cukup, macam mana dia nak recover well lah for the next tournament. Dan kita perlu berulang alik daripada Pahang ke Selangor dan memerlukan hari perjalanan. Kadang-kadang air tak cukup, walaupun kadang-kadang karbohidrat cukup, protein cukup, air tak cukup pun no point lah dekat situ. Yang tu di mana coach dengan saya mengambil satu inisiatif, kita tengok dia punya hydration level. So kita tahu, dia orang ni cukup air, tak cukup air. So before game tu kita tahu, yang ni perlukan intervention. Maksud dia kena cukup air. Sebab air pun kita bancuh in term of isotonic drink. Kita bukan yang beli Gatorade biasa, kita bukan beli 100+, kita bancuh sendiri. So kita tahu concentration setiap kalau tengok hari tu macam panas macam kita tu lah, kita nak bancuh banyak mana kan. Kalau macam hari tu light, tengok lawan pun tak berapa nak ni, kita bancuh lah secara light saja kat situ. Minta maaf cakap lah, kalau kita cakap ini adalah satu belakang tabir punya yang orang tak tahu. Kadang-kadang rahsia yang ni, yang tu saya kata dengan Cik Arif, kita kena buat something pada player ni. Jadi bila kita apply satu kata sains sukan dalam permainan bola sepak moden sekarang ni, adalah tengok performance yang kita boleh lihat di atas padang. Bukan saja kita based on field, tapi bahagian pemakanan sangat penting. Saya sangat setuju kalau pemakanan kita tak jaga. Saya bekerja di padang dan saya tak tahu side effect dia. Budak tak minum air, budak tak makan protein. Jadi satu yang orang cakap rahsia yang SMP ada lah sekarang. Daripada segi snacking time kita jaga, even dia ada pergi ke Speed Mart ke kedai, kita tengok, kita tunggu dekat tempat tu, ni tak boleh beli, ni lepas habis game okey baru boleh. Sampai tahap macam tu lah kita nak kontrol dia orang.
kadang-kadang dia macam memberontak sikit awal-awal tu. Tapi bila dia orang dah mula faham, dia nampak efek, waktu contohnya briefing waktu malam ke, briefing waktu siang ke, kita keep on cerita pada dia orang boleh terima. Lepas tu dia orang dah tahu dah. Dia orang dah elakkan benda tu. Coach boleh ceritakan sikit, selain daripada apa yang kita nampak padang yang cantik, so ada juga fasiliti macam ni untuk recovery, klinik. So macam mana pihak coach dan pihak sekolah serius dalam menjaga diorang punya kondisi? Ya, di SSMP sendiri kita ada pusat recovery player-player yang cedera. Lepas daripada suatu kejohanan, kita tak boleh nak elaklah daripada kecederaan. Jadi kemudahan yang ada di sini, tempat untuk buat recovery. Kalau kita lihat kat sini, penyediaan untuk ada yang ultrasound, dan juga buat balik recovery yang player hadapi lah. Kalau nak dikira, kita menjaga betul lah pasal kebajikan pemain. Jika kita mendapati kecederaan serius lagi, kita akan refer kepada yang lebih biasa, kita akan hantar di UIA lah. Sekarang kita dekat bilik rehabilitasi lah untuk klinik SSMP. Ada sedikit barang peralatan yang kita boleh pakai, contohnya macam treadmill ada basikal, dan juga ada barang weight lah untuk kita bagi macam senaman ke, ataupun selepas rawatan pada atlet, mana-mana atlet yang bila dah fasa untuk pemulihan dia tu dah kembali normal dan bersedia untuk kembali kepada sukan, kita biasanya akan masuk ke sini untuk kita ada test lah. Maknanya contoh macam main bola, kita banyak test, jadi kita kena tengok dia berlari, ataupun untuk agility dia, untuk strength dia. Jadi semua akan masuk ke sini untuk kita organize dia punya exercise. Di SSMP kita ada gym sendirilah, di mana kita ada tempat-tempat untuk melakukan aktiviti bebanan lah. Tapi bebanan yang saya berikan pada player saya tak terlalu tinggi lah, mengikut tahap umur dia. Jadi kita mengikut juga istilah pakai dalam sains sukan lah. Kalau terlalu tinggi, kita takut akan ganggu pembesaran dia, pertumbuhan dia. Jadi di SSMP kita berkongsi dengan sukan lain. Jadi biasanya saya akan masuk hari Jumaat lah, sebelah pagi, untuk buat. So fix setiap minggu lah? Ya, fix setiap minggu. Okey, cikgu. Jauh dah kita jalan, saya dah tengok dah semua dewan makan, pusat rawatan, gym. Wow, memang saya impress dengan apa kemudahan yang ada. Saya percaya kalau macam ni lah keadaannya, memang banyak result positif yang kita dapat. Last sekali saya minta mungkin coach boleh ceritakan harapan untuk masa depan tim bola sepak wanita di sini, dan juga harapan untuk pihak sekolah sendiri. Saya bagi jurulatih pasukan bola sepak wanita berharaplah pihak KPM, pihak Kementerian Belia dan Sukan, kelab-kelab atau persatuan yang mana-mana ingin mencari bakat-bakat ataupun ingin menghantar bakat-bakat yang cuba didengahkan, saya rasa tempat yang terbaik boleh dimasukkan ke sinilah untuk pemain-pemain tersebut. Dan harapan saya berharap dan berdoalah agar pemain saya ada yang akan keluar nanti ditawarkan ke mana-mana kelab yang ingin menubuhkan bola sepak wanita. Jadi saya rasa kualiti dia orang ada, dan perlu lagi proses yang seterusnya, next stepnya, supaya dia orang dapat mewakili negara pada suatu hari nanti. Saya memang kagum dengan cara pemantauan, cara pembangunan perancangan kat sini. Memang kita akan nampak hasilnya tak lama lagi. Okey, saya bagi ruang sekali lagi kepada coach untuk mungkin sampaikan lagi mungkin untuk info mencari pemain. Siapa yang berminat, macam mana nak dapatkan, silakan. Untuk kemasukan tahun depan, saya berharap pada bulan 11 ni pasukan SSMP akan mengadakan tour. Pertamanya akan pergi ke zon tengah, itu mungkin ke Sekolah Sukan Selangor, dan yang keduanya akan ke selatan, mungkin ke Sekolah Sukan
Kota Melaka. Dan yang ketiga akan pergi ke utara, mungkin di sebelah SSN Terengganu di Kedah. Dan seterusnya mungkin akan pergi ke Terengganu. Itu dalam rancangan kita lah dalam bulan 11 kalau tidak terlibat dengan situasi cuaca yang tidak mengizinkan lah. Okey, yang keduanya kita akan saya dah mula pergi mencari pergi tour untuk melihat kejohanan yang terdekat. Saya mengalu-alukan lah mana-mana bakat yang berumur bawah 16 tahun ke bawah. Saya akan melihat dan cuba menyediakan slot untuk kemasukan tahun hadapan di SSMP. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak KUR dan pihak sekolah atas kesudian menerima kami, dan terima kasih juga kepada anda semua fans Harimau Malaya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, follow semua sosial media kami, dan kami nak tegaskan kami akan terus support bola sepak wanita. Kat mana ada nama Malaysia, kat situ kami ada. Okey. Assalamualaikum, bye bye.